pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita memulakan dengan nama Allah, Allah rahmati kita semua sepanjang kita bersama-sama pada malam ni insya-Allah tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbil alamin. Amin. Amma ba'. Muslimin muslimat, sebagai hamba kepada Allah, marilah sama-sama kita sentiasa tidak melupakan nikmat Allah dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah terus memilih kita, istiqamahkan hati kita untuk terus berada dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita pelajari daripada hari ke hari, daripada masa ke semasa, menambahkan lagi kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi yang dekat kepada Allah tu hakikatnya bukan diri tuan-tuan ya. Kerana diri jasad ni dia tak bergerak ke mana-mana, dia berada dekat alam ni lah tuan-tuan ya. Yang dekat kepada Allah tu adalah hati kita. Jadi yang kita nak bawa kepada Allah ni adalah hati tuan-tuan ya. Kerana hati itulah yang akan semakin dekat, semakin rasa kasih, semakin mengenal. Itu semua datang daripada hati tuan-tuan ya. Sebab tu bila kita kata orang-orang yang mengaji ilmu tasawuf tuan-tuan ya, adalah orang-orang yang sibuk untuk menjaga hati tuan-tuan. Kenapa kita kata menjaga hati? Sebab Allah memandang di situ. Bahkan tuan-tuan, daripada atas rambut ni sampai hujung kaki, amanah yang paling besar adalah menghidupkan hati tuan-tuan. Kerana itulah satu-satunya tempat yang dipandang oleh Allah. Jadi tasawuf tu ilmunya tuan-tuan ya. Adapun orang yang beramal dengan tasawuf itu dipanggil sufi. Karena itu dipanggil ahli sufi. Ahli sufi adalah orang-orang yang sibuk menjaga hati demi meraihkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang nak menjadi kekasih Allah, dia sibuk menjaga pandangan Allah. Di mana pandangan Allah? Di hati tuan-tuan ya. Maka sebab tu orang-orang yang nak dapat jadi kekasih Allah, nak jadi orang yang Allah Subhanahu wa taala kasih dan dekat kepada Allah, maka jagalah hati. Kerana hati itulah yang semakin hampir semakin bersih, semakin dipandang oleh Allah. Dan hati itulah tempat segala-galanya tuan-tuan. Dan disitulah rahsia insan, segala rahsia semuanya ada dalam daripada hati tuan-tuan ya. Sebab tu kita ni tuan-tuan beramal ibadat pun sibuk nak bawa hati. Orang yang faham tentang pandangan Allah ni tuan-tuan, dalam apa saja perbuatan dia, nombor satu dia akan balik kepada hati.
Kalau semayang dia, maka hati itulah nombor satu yang akan dia jaga dalam semayang dia. Kalau zikir dia, hati itulah yang akan dijaga dalam dia berzikir. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua amal ibadat hakikatnya adalah untuk memberi kesan kepada hati. Tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan puji Allah, tuan-tuan istighfar, tuan-tuan sebut subhanallah. Tu semua nak hidup kat mana tu? Itu semua nak bagi makan ke mana tu? Bagi makan kepada hati, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang sekadar amal ibadat tidak sibuk menjaga hatinya, maka amal ibadat tersebut tidak akan berjaya membawa dia untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, tuan-tuan ya. Orang-orang yang nak jadi kekasih Allah adalah orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya sehabis-habis bersih, sehingga dalam hatinya langsung tidak ada selain daripada Allah. Habislah tuan-tuan ya. Tu maslamat perjalanan kita kepada Allah. Adapun amal ni dia wasilah, dia sebagai perantara. Jadi yang fokus maslamatnya hati, tuan-tuan ya. Amal, zikir, semayang, Quran, itu semua alat tuan-tuan ya. Maslamat adalah hati. Esok tuan-tuan balik kepada Allah, nak tunjuk apa? Nak tunjuk hati. Amal habis dah, tetapi kesan amal tu yang akan kita sembahkan kepada Allah. Apa kesan amal? Takut kepada Allah. Amal yang banyak, zikir yang banyak, hati bersih. Apa yang akan dapat daripada hati yang bersih? Takut kepada Allah, cinta kepada Allah tuan-tuan, rindu kepada Tuhan dan sebagainya. Itu yang akan balik kepada Allah. Jadi hati yang akan sejahtera, yang akan balik kepada Allah adalah hati yang telah kita berjaya jaga di dunia ini, pelihara daripada 3 perkara. Inilah mujahadah kita tuan-tuan ya. Pertama, kita nak bawa hati yang sejahtera daripada sekalian dosa. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga tanpa hisap. Tuan-tuan, siapa tak nak masuk syurga tanpa hisap? Senang tuan-tuan. Balik ke akhirat kelak, Allah hisap kita terus ke syurga. Antara jalannya yang disebutkan oleh Buya Syakur Yasin, tuan-tuan ya. Kata Kiai Haji Buya Syakur, kata dia antara jalannya memang itulah pun tuan-tuan ya. Jalannya adalah kita jangan buat langsung dosa dekat dunia ni. Habis tu ustaz takkan langsung tak jatuh atas dosa. Ya, jatuh atas dosa, tapi cepat-cepat padamkan dosa tersebut. Jangan kita biarkan hati kita kekal dengan titik hitam yang kita buat hari ni. Biar esok tambah lagi, esok tambah lagi. Nanti tuan-tuan, titik hitam ni bila dah lama payah nak basuh dah. Macam tuan-tuan jugalah, tuan-tuan nak kain baju kita ni, kalau baru terkena kotoran, tuan-tuan cepat basuh, senang dah nak hilang. Senang tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan biar berhari-hari kita tak istighfar, tak basuh tuan-tuan, maka titik hitam yang melekat tu, walaupun satu, dia dah lekat dalam hati kita, maka makin lama makin keras titik tu. Bila keras esok nak basuh payah dah. Jadi tuan-tuan, maknanya kita ni orang-orang yang nak jaga hati ni sentiasa terjatuh dengan dosa, taubat balik kepada Allah secepat yang mungkin. Itulah maha kasih sayangnya Allah tuan-tuan ya. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan bukannya sebut sebaik-baik manusia yang buat amal tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga kepada hamba-hamba dia sebaik-baik orang yang buat dosa. Maha pemurahnya Allah tuan-tuan. Yang buat dosa pun Allah ada sebut sebaik-baik orang yang buat dosa tuan-tuan ya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata, tuan-tuan. Semua anak Nabi Adam dia akan buat dosa lah tuan-tuan. Kita manusia akan terjatuh. Wa khaira khata'in, dan sebaik-baik orang yang buat dosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, cepat-cepat balik kepada Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga tanpa hisab, jangan balik kepada Allah dengan banyak bawa dosa-dosa hati. Cepat-cepat terjatuh, istighfar. Mudah-mudahan sentiasa lazimkan diri dengan taubat, maka kita mati esok tak ada dosa lagi yang kita bawa kepada Allah, sebab kita sentiasa beristighfar kepada Allah. Dan tuan-tuan, istighfar ini adalah pakaian yang wajib bagi orang-orang yang nak jadi kekasih Allah. Orang yang tak ada istighfar, orang ni adalah orang yang sombong dengan Tuhan dan tak layak dia nak berada pada landasan untuk menjadi kekasih Allah. Tak tuan-tuan ya. Kekasih Allah adalah orang yang bibirnya sentiasa istighfar. Tuan-tuan,
Kita katakan kita yang nak berjalan kepada Allah ni kalau tak nak istighfar jauh sangatlah tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW sendiri istighfar kepada Allah 70 kali. Satu hari seorang Nabi yang maksum pun istighfar kepada Allah. Istighfar Nabi lebih tinggi daripada istighfar kita. Sebab apa? Sebab istighfar Nabi dalam keadaan malu kepada Allah, dalam keadaan rendah diri, bukan kerana dosa kepada Tuhan, tetapi istighfar atas rasa malu dengan sifat kehambaan, takut ada kesalahan yang Nabi buat. Walaupun tak ada dosa, tapi sebagai rasa syukur, malu kepada Allah, tinggi martabat istighfar Nabi, tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan, itulah orang-orang yang nak jaga hati ni sentiasa sibuk bersihkan hati daripada 3 perkara untuk selamat balik kepada Allah daripada sekalian dosa, tuan-tuan. Yang kedua, balik kepada Allah daripada bersih hati, selamat sejahtera daripada sekalian sifat mazmumah, tuan-tuan. Jangan balik pada Allah ada riak dalam jiwa kita, ada takabur, ada sum'ah, ada macam-macam sifat-sifat cinta ke dunia dan sebagainya. Balik pada Allah hati yang bersih, yang ada sifat-sifat yang baik, sifat yang kasih kepada Tuhan, sifat yang cinta kepada Allah dan sebagainya, tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah hati-hati manusia yang sejahtera, selamat daripada segala bentuk-bentuk kelalaian. Lalai, tak ingat Tuhan, kosong, banyak ingat makhluk dan sebagainya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang sentiasa menjaga hati mereka daripada segala perkara-perkara yang lalai, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang sebut dengan saya, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, Ustaz, bagi saya Ustaz, kalau kita belanja benda tinggi-tinggi ni tak ada faedah sangat, dia kata. Tuan-tuan, kadang-kadang dia kata, dia cakap tu saya terasa jugalah, tuan-tuan. Dia cakap depan saya sembang-sembang 2 orang gitu je. Dia kata, Ustaz, kita belajar tinggi-tinggi, Ustaz terang tinggi-tinggi ni, dia kata tak ada faedah juga, tak ada orang boleh sampai, dia kata. Tuan-tuan, belajar tinggi-tinggi kosong selain daripada Allah, mana ada orang boleh buat gitu, kan? Sebenarnya tuan-tuan, ilmu yang saya ajarkan tuan-tuan ni tak tinggi, tuan-tuan. Cuma yang tingginya apa? Amal tu yang tinggi. Saya tak ajar tuan-tuan tajalli rahmani, tajalli rohani, tak masuk langsung bab-bab tu, tuan-tuan. Tajalli zat, tajalli sifat, fana, baqa, ilham laduniyah, saya tak ajar langsung tuan-tuan bab-bab tu. Walaupun dalam pengajian tasawuf ada makom-makom tu, tuan-tuan. Tajalli 4 perkara dan sebagainya, saya tak sebut, tuan-tuan. Cuma yang kita sebut ni adalah amalan-amalan untuk sampai menjadi kekasih Allah, tuan-tuan. Bagi saya kurang setuju dengan percakapan gitu, tuan-tuan. Dia kata, Ustaz sebut benda tinggi-tinggi kita tak mampu buat, nak ajar buat apa? Tuan-tuan, dia kata gitu, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya dididik oleh Syekh Abdullah begitu, tuan-tuan. Guru saya Syekh Abdullah yang bimbing saya atas jalan tasawuf. Tuan-tuan, bila saya kata guru saya, bukan maksud saya ni guru saya je, guru kita semua. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, jangan pernah kita kata ni guru orang tu, ni guru saya. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan kena pegang semua alim ulama guru saya. Faham tak, tuan-tuan? Jangan tu guru orang ni guru orang tu. Tak ada, tuan-tuan. Semua orang alim, semua orang yang pewaris kepada Nabi adalah guru-guru kita, tuan-tuan. Jadi tak ada istilahnya siapa orang ni, orang tak ada. Semua kita belajar, semua guru kita belaka, tuan-tuan. Tu guru Ustaz Isyam tu, Syekh. Tak. Siapa sahaja yang mengajar di muka bumi ni, asal mereka membawa jalan Nabi SAW, maka mereka semua adalah guru kita, tuan-tuan. Dan kita maknanya kena hormat kepada mereka dan sebagainya. Bila saya sebut Syekh Abdullah, guru kita semua sekali, tuan-tuan. Dan tuan-tuan, saya memang dididik oleh Syekh Abdullah gitu. Kalau dalam kuliah-kuliah Syekh, itulah yang selalu Syekh sebut, tuan-tuan. Kuliah Syekh setiap hari Jumaat pukul 10 pagi di Terengganu, tuan-tuan. Dia ada buat live juga, live Facebook ni ada lah. Tapi dia tak open lah, sebab Syekh banyak cerita pengalaman-pengalaman dia. Anak-anak murid dia yang berbai'ah saja dapat ikuti kuliah dia. Tapi kalau tuan-tuan nak ikut, boleh PM saya, nanti saya boleh share audio kuliah dia, tak ada masalah, tuan-tuan ni. Jadi Syekh ada mengajar setiap minggu. Dan dalam kuliah Syekh, seperti mana yang saya terang dengan tuan-tuan, itulah yang sentiasa disebut oleh Syekh. Syekh selalu sebut, kosongkan hati selain daripada Allah. Orang-orang kekasih-kasih Allah yang sampai kepada Allah, hatinya tak lupa kepada Allah walaupun sesaat, tuan-tuan. Makom dia sebut tak apa, sebab itu keadaan dia dah.
memang dia orang yang tak ada dah hati selain daripada Allah, tuan-tuan. Jadi saya pun sebut begitu kepada tuan-tuan sebab saya tak nak cerita dengan tuan-tuan benda yang tergantung. Saya nak sebut apa yang saya ajar dengan tuan-tuan dalam kuliah tasawuf ni. Saya akan sebut pada tuan-tuan jalan untuk sampai benar-benar menjadi kekasih Allah yang khusus di sisi Allah tu. Atas boleh buat tak boleh buat tu, yang tu taufik hidayah masing-masing lah pula. Siapa yang sungguh-sungguh buat, dia dapatlah perkara tu, tuan-tuan ya. Tapi maknanya tak mungkin jadi kekasih Allah selagi mana ada benda-benda lain selain daripada Allah dalam jiwa kita. Ni kekasih Allah yang khusus begitu, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, begitulah perjalanan kita ni. Dalam keadaan kita nak menjadi kekasih Allah ni, memanglah perjalanan ni perlu membuang selain daripada Allah, daripada kehidupan kita, tuan-tuan. Walaupun hakikat sebenarnya saya pun mungkin masih terlalu jauh untuk sampai kepada maqam tu, tapi dah itu yang dibimbing oleh guru saya sampaikan kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan matalah sekalian, kita ni tuan-tuan, kalau nak tunggu kita ni memang dah buat apa yang kita ajar ni tuan-tuan, mana saya tak boleh nak ngajar tuan-tuan lah, tak layak lah saya nak ngajar tuan-tuan ya. Seperti mana yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, tuan-tuan. Imam Hasan Al-Basri menyatakan, kalaulah manusia itu boleh menegur orang lain dengan keburukan orang lain ataupun mengajar orang lain dengan kebaikan, maksudnya dia sendiri kena jadi baik dulu baru boleh cerita ke orang. Kata Hasan Al-Basri, tuan-tuan, nescaya akan kurang agama ni. Tak ada orang nak sampaikan agama ni, kata Hasan Al-Basri. Oh, saya ni tak baik ustaz, tak layak nak sebut, tuan-tuan nak. Maka kita pun senyap. Akhirnya kita tak ajak orang kepada kebaikan. Akhirnya kita tak menegur orang kepada keburukan. Jangan gitu, tuan-tuan. Kita ni banyak mana ilmu yang kita tahu, kita curahkan sebanyak-banyaknya, itu saham akhirat untuk kita. Mudah-mudahan tuan-tuan, orang-orang yang mendengar peringatan yang kita sampaikan, mereka berubah menjadi baik berkat daripada kebaikan mereka yang kita sampaikan. Kita juga dipermudahkan oleh Allah untuk menjadi baik. Gitu tuan-tuan ya. Begitu juga yang pernah berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Ketika mana Nabi kata, sampaikan daripada ayat-ayat yang aku bacakan kepada kamu. Kata sahabat apa? Ya Rasulullah, kami nak sampai macam mana, kami pun tak buat lagi perkara-perkara ni, kami pun belum mampu buat keseluruhan. Nabi kata, sampaikan juga walaupun kamu masih belum dapat melaksanakan dengan sempurna, walaupun dah buat sikit-sikit, sampaikan juga, kata Nabi SAW, tuan-tuan ya. Jadi agama ni perlu disampaikan, tuan-tuan. Bukan tunggu nak jadi malaikat, bukan tunggu jadi kekasih Allah. Kalau ustaz sendiri memang dah kosong selain daripada Allah, baru boleh ngajar, tuan-tuan. Kalau gitu, tuan-tuan, ilmu ni tak ada siapa nak sampaikan, tuan-tuan ya. Kalau begitu, sangat sedikitlah orang yang boleh menyampaikan agama ni, tuan-tuan kita nah. Jadi jangan kata gitulah, tuan-tuan ya. Minta maaf lah, saya ni tak layak nak cakap. Jangan cakap gitulah, cakap je lah kebenaran ni, sampaikan je lah. Minta lah, saya bukan ustaz pun nak cakap benda, cakap je lah, tuan-tuan. Amal ma'ruf nahi mungkar kena sampaikan, tuan-tuan ya. Itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habislah, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan, tengok balik kitab kita ni, tuan-tuan ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni memang satu perkara yang tinggi dari segi amalannya. Untuk berzikir sepanjang masa, tuan-tuan nak tinggalkan TV, jaga mata, jaga apa semua. Tapi itulah jalan-jalan kalau tuan-tuan nak jadi kekasih Allah. Memang itulah jalannya, tuan-tuan ya. Syekh Abdullah kata kepada kita, selagi mana hati kita ni ada kehendak sedikit macam mana pun selain daripada Allah, belum sampai. Belum sampai, tuan-tuan ya. Kita ni dah cukup baik dah, masih ada kehendak-kehendak kita ni yang lalai, belum sampai, Syekh kata. Mana Syekh cakap gitu, ya. Orang yang sampai sungguh ni memang Syekh kata kosong habis dah. Jadi kita ni bila kita faham perkara-perkara begini, baik juga, tuan-tuan. Supaya kita jangan rasa tinggi sangat dah, jangan rasa kita ni hebat sangat dah. Bila kita fikir balik, aku ni memang rajin semayang dah, rajin kuliah dah, tapi bab kedekut ni aku masih kedekut lagi. Maknanya kita ni belum kekasih Allah yang benar-benar kekasih lagi. Kita menang kot jalan tu, tapi kalah kot jalan ni lagi, tuan-tuan nak. Kita boleh zikir rajin apa semua, tapi hati kita masih susah nak maafkan orang, tuan-tuan. Kita dari segi bab ni lebih tahajud dan sebagainya, tuan-tuan, tapi kita suka berhutang dengan orang dan sebagainya. Kita lebih kot tu, tapi dengan isteri kita, kita suka nak tengking, nak marah dan sebagainya. Kita ni tak sampai lagi, tuan-tuan. Masih banyak kekurangan dalam diri kita. Kalau kita muhasabah, kita akan nampak. Sebab tu, tuan-tuan, hakikat sebenarnya bila hati kita semakin bersih, semakin kita dekat kepada Allah, hakikat sebenarnya semakin kita nampak kelemahan diri kita. Itu jalan yang betul kepada Allah, tuan-tuan ya.
Tuan-tuan, kalau kita semakin zikir, semakin beramal, semakin mengaji tasawuf, rasa tinggi. Wah, aku ni tinggi dah rasa zikir rajin kan. Tak sedar keburukan-keburukan yang duk banyak sekeliling kita ni. Yang tu sebenarnya bukan betul jalan tu. Yang tu telah dimakan oleh syaitan dah tu. Orang yang betul jalan, lagi kuat zikir, lagi nampak kelemahan banyak kelemahan aku ni. Lagi nampak. Akhirnya dia akan rasa aku ni lagi jauh. Tu betul tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kata Sayyidina Umar, dia sama dengan orang mengaji juga kan. Orang yang mula-mula mengaji, dia akan sombong dengan ilmu dia. Tu orang mula-mula mengaji, kata Sayyidina Umar tuan-tuan. Dan orang yang kedua, bila dah biasa mengaji, dah banyak ilmu, dia semakin belajar dengan ilmu yang dia ada tuan-tuan, dia tak sombong dah. Dia akan semakin merendah diri dan dia merasakan dia banyak perkara yang belum dia dapat amalkan dengan ilmu yang dia pelajari. Atau peringkat kedua, cantik dah. Peringkat yang ketiga, semakin dia belajar, dia rasa semakin dia tak tahu. Tu peringkat ketiga. Semakin rasa kurang dia. Banyak lagi benda aku tak tahu. Banyak lagi benda yang aku belum belajar. Semakin rasa tak ada ilmu. Tu peringkat ketiga, paling tinggi. Tuan-tuan. Orang mula-mula beramal sombong. Aku hebat beramal. Tuan-tuan. Dah tinggi sikit beramal, dah rasa banyak lagi amal yang belum aku buat. Tuan-tuan. Yang ni aku tak mampu buat lagi. Yang tu aku tak mampu buat. Rasa kurang amal. Lagi tinggi, lagi naik tinggi tuan-tuan. Rasa banyak dosa dengan Tuhan. Banyak kelainan lagi. Banyak lagi kekurangan dalam diri tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, muhasabah diri kita. Kita lah ni beramal semakin banyak ni, kita rasa semakin banyak kurang diri ke? Atau kita rasa tinggi dah martabat kita? Tuan-tuan. Kalau duk rasa macam kita ni banyak amal dah, hebat dah kita dengan Tuhan, duk aman diri dah, rasa selesa dah, boleh jadi ahli syurga dah kita ni, bahkan kita rasa macam lebih kita daripada orang lain. Allahu Akbar, syaitan mari dah tu. Tuan-tuan, buang yang tu, buang tepih tu. Tak betul tu tuan-tuan ya. Rasa banyak dah ni, jangan rasa banyak. Sebab tu saya pernah sebut dengan tuan-tuan, tipu daya yang paling awal, ni paling awal tuan-tuan tipu daya yang paling awal yang syaitan tiupkan ke dalam hati orang-orang yang sedang nak mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang sedang berjalan kepada Allah ni, dia berjalan, tipu daya pertama sekali yang syaitan akan rosakkan kita tuan-tuan. Dia akan rasakan kita ni sudah tinggi, sudah hebat, sudah lebih. Rasa yang tu tipu daya paling pertama sekali. Rasa dah banyak, rasa dah lebih, rasa dah tinggi tuan-tuan tak? Rasa dah mulia, tu paling pertama sekali. Dia orang yang lagi dekat kepada Allah semakin kosong. Dia rasa macam tu tuan-tuan ya. Kalau dia segi tauhidnya, lagi semakin dekat kepada Allah, semakin tak nampak diri. Tu dia segi tauhidnya. Semakin nampak ni semua kuasa Allah, langsung tak nampak diri dah. Last sekali lenyap pandang diri, tak pandang diri dah, pandang Allah saja. Tu lagi tauhid. Semakin dekat kepada Allah, semakin nampak semua ni anugerah Allah, pertolongan Allah, kuasa Allah. Aku ni tak ada daya upaya. Lagi dekat, semakin kenal Tuhan, nampak kuasa Allah. Akhirnya aku ni kosong, debu pun tak ada. Tu segi tauhid habis ya. Dia sampai kepada Allah ni sampai dengan dua jalan. Satu, sampai dengan akhirnya kita tidak lagi memandang kepada diri, tak ada dah. Tu sampai pertama. Orang yang lagi banyak zikir, lagi banyak ibadat, lagi banyak sembahyang sunat, lagi banyak baca Quran, lagi banyak dia nampak anugerah Allah, lagi banyak dia nampak pertolongan Allah, lagi banyak dia nampak kasih sayang Allah, nampak Allah belaka. Tu maknanya orang ni dah sampai kepada satu jalan. Jalan pertama dah sampai. Dia sampai pada Allah dua jalan. Tuan ya. Akhirnya langsung dah, dia tak tengok dia ni hebat, orang tu hebat, tak ada dah. Tengok makhluk ni semua daripada rahmat kasih sayang Allah, semua pentadbiran Allah, semua kuasa Allah. Tu semakin dekat, semakin nampak Allah, nampak kuasa Allah, nampak belaka. Tu dari segi pertama. Yang kedua tuan-tuan, sampai macam mana? Yang kedua, orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin hilang sifat mazmumah dia, tak ada dah. Kalau dulu riak nak tunjuk-tunjuk, tak ada dah. Ikhlas semata-mata beramal ibadat, biar Allah saja pandang, aku cukuplah tuan-tuan ya. Maksudnya sifat mazmumah semakin hilang, habis. Syekh kata kalau 10 sifat mazmumah tu licin habis. Syekh kata tu sampai kepada Allah ni dua perkara. Sebab tu ada orang cerita tauhid tinggi sangat ni semua Allah, tengok akhlak tak ada. Tu bukan. Sampai pada Allah ni dua, sampai hati memandang Tuhan, nampak segala-galanya anugerah pertolongan daripada Allah sehingga tak ada sombong dalam diri dah. Sampai yang kedua, akhlak terpuji, cukup terpuji. Bakhil, ujub, apa tak ada belaka dah. Yang ada semua akhirat Allah, Allah, Allah. Tu akhlak yang terpuji. Jadi kita muhasabah, kita duk mana? Gitulah tuan-tuan ya.
Itu saya pernah sebut dengan tuan-tuan sebagai peringatan untuk kali yang seterusnya. Kita ni tuan-tuan masing-masing sedang berjalan kepada Allah. Oleh kerana kita ni dekat dunia nak cari redha Allah, tu sajalah sebelum kita mati tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, kita masuk kitab lah. Muka surat 56 . Maka jantung itu tempat tilik Allah Ta'ala. Tu kita dah baca dah, kita ulang balik sikit tuan-tuan ni, muka surat 56 . Maka jantung itulah tempat yang Allah sentiasa tilik, sentiasa perhatikan. Sebab tu tuan-tuan kena sentiasa isikan hati tuan-tuan dengan Allah, supaya bila Allah tengok hati kita ni ada dia, barulah Allah semakin suka kasih kepada kita tuan-tuan kita. Maka tiada patut bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia tuan-tuan ya. Dan kita biarkan jantung kita kotor, berlemuran dengan segala sifat kecelaan, sifat mazmumah, yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Bahkan sayugia, ni kita sambung ni tuan-tuan ni. Bahkan sayugia, sayugia itu apa tuan-tuan? Sepatutnya, sewajibnya, itu maksudnya sayugia lah tuan-tuan ni. Bahkan sepatutnya bagi orang yang ada akal, orang yang cerdik tuan-tuan, orang yang ada akal, sepatutnya apa? Sepatutnya dia membersihkan jantungnya, jaga hati, bersih hati dan menghiasi. Tuan-tuan kena faham ya. Dalam bab hati ni kena ada dua. Bersih ni dipanggil takhalli sebab tu hati kita ni mesti dua jalan sekali. Tuan-tuan nak jaga hati tak boleh dengan penjagaan satu jalan je. Tak boleh nak bersih saja, tak boleh nak takhalli saja. Kena ada menghiasi, kena ada tahalli jadi jaga hati ni kena jalan dua-dua perkara, bersih dan hias. Gitulah duit tuan-tuan kan. Tak jaga jaga duit dalam bank daripada perkara-perkara yang haram, tak memadai dengan jaga saja tuan-tuan. Duit dalam bank tu duk jaga, tak guna pergi berjudi, tak guna pergi beli arak, tak guna beli benda-benda yang haram, berzina dan sebagainya. Tapi duk biar gitu tak jadi juga. Kena guna untuk bawa kepada Allah. Harta kita tu jangan simpan saja, jaga daripada perkara yang haram, gunalah untuk mencapai keredaan Tuhan. Begitu juga orang dengan hati. Bukan sekadar jaga bagi bersih, hias dia. Nak hias macam mana? Hias dengan zikrullah, hias dia dengan sifat-sifat mahmudah tuan-tuan kita. Jadi hati ni kena dua jalan. Jaga dia supaya sentiasa bersih, jangan masuk dosa, jangan masuk lalai. Hiasi dia dengan perkara-perkara yang baik, yakni zikir, ibadat dan sebagainya. Jadi orang yang berakal sepatutnya dia membersihkan jantungnya dan menghiasinya. Sibukkan hati itu sentiasa berjalan kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok kitab Ihya Ulumuddin tu, dan Imam Ghazali rahimahullah, dia ajar kita untuk berjalan kepada Allah ni dengan zikir nafas. Sebab apa zikir nafas? Maksudnya Imam Ghazali nak ajar kepada kita setiap nafas kita ni biarlah menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan semayang, jangan mulut saja sebut Allah, hati ni yang paling penting, kena menghayati Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi mukanya. Tuan-tuan Jadi tuan-tuan, ahlillah, kekasih-kekasih Allah adalah orang yang sentiasa sibuk menjaga pandangan Allah. Ahli dunia, tuan-tuan orang yang kasih kepada dunia sentiasa sibuk menjaga pandangan-pandangan manusia. Tuan-tuan, ahlillah dia bukan sibuk pandangan manusia. Bagi dia pandangan manusia tak ada apa-apa tuan-tuan. Manusia tengok dia macam mana, bukan manusia bagi pahala kat dia akhirat kelak, bukan manusia bagi syurga dekat dia. Manusia tak boleh buat apa-apa dengan dia, tapi bagi dia pandangan Allah nombor satu. Habis itu ustaz, orang yang jaga hati ni langsung tak ada pandangan manusia? Tak ada tuan-tuan, tak ada langsung. Habis itu ustaz, kalau dia pakai baju cantik-cantik tu untuk apa? Dia buat apa pun pandangan Allah tuan-tuan Maksud kata kalau dia pakai indah-indah pun kerana Allah pandang dia. Allah suka kepada yang cantik, maka dia pakai yang cantik-cantik untuk bertemu dengan Allah. Bagi dia pandangan manusia sekadar hanya puji-pujian sahaja. Dan pujian itu tidak boleh membantu dia di akhirat kelak dengan memberi pahala ke, tak ada apa-apa tuan-tuan Orang hina ke orang puji saja, orang puji dia sama sahaja. Sebab bagi dia makhluk tak boleh beri manfaat apa-apa atas diri dia. Kalau orang puji dia, bagi ahlillah dia akan nampak Allah puji dia.
dia akan nampak Allah lah yang menggerakkan hati manusia untuk puji diri dia. Dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula, tuan-tuan ya. Ahlillah ni tuan-tuan, dia sentiasa sibuk menjaga pandangan Allah dan sentiasa sibuk kembali pada Allah. Dua tu tuan tengok alam ni nampak Allah belakalah, balik kepada Allah, tuan-tuan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tu jamil. Innallaha jamil wallahu yuhibbul jamal. Tuan-tuan ya. Sungguhnya Allah itu maha indah dan dia suka kepada yang indah-indah. Tuan-tuan pakai yang cantik-cantik kerana pandangan Allah. Smart-smart, tuan-tuan tak pakai sikat rambut cantik-cantik, wangi-wangi kerana Allah suka kepada yang indah-indah kerana Allah. Gitu tuan-tuan ya. Bukan kerana manusia, tuan-tuan kita. Dia walaupun kerana manusia pun akan balik pada Allah juga. Dia tak akan duduk atas manusia saja. Ahlillah ni dia tak akan duduk atas dunia saja, dia akan balik kepada Allah juga kok mana-mana pun, tuan-tuan ya. Contoh kita lah, tuan-tuan, sebagai suami, tuan-tuan, isteri kita keluar kan, rumah kita ni selera. Kita kata ke anak-anak kita, kemas rumah, nanti mak balik nanti bising mak apa semua kan. Dia kadang sekadar kita memandang kepada isteri kita, habis sekadar itulah. Tapi ahlillah, walaupun dia tahu maksudnya isteri dia balik akan bising rumah yang kotor dan sebagainya, tapi dia jaga hati isteri dia kerana Allah. Kerana Allah juga. Bukan nanti mak orang balik dia bising abah runsing dengar dia bising apa-apa dan sebagainya. Kita runsing mulut suami isteri. Tapi bagi orang-orang yang kerana Allah, dia jaga hati isteri dia, nanti isteri aku balik dia sakit hati, aku sebagai suami diamanahkan oleh Allah, ni lah pahala saham akhirat aku. Maka aku jaga hati isteri aku kerana amanah daripada Allah, maka aku buat kerana Allah, balik pada Allah jugalah sekalinya. Dia tak balik sampai isteri saja, dia tak sekadar melihat kepada pandangan isteri dia akan qana hati dia supaya sampai balik kepada pandangan Allah. Gitu juga dengan isteri, tuan-tuan. Kan suami aku balik nak makan apa kan suami aku marah aku, tak, aku bagi makan kepada suami aku, inilah pahala untuk aku dapat di akhirat kelak. Maka Allah pandang aku, Allah suruh ni tanggungjawab aku sebagai isteri dan sebagainya. Maka dia nampak pandangan Allah atas diri dia, bukan semata-mata takut suami marah dan sebagainya. Ahlillah sentiasa dia sibuk kepada pandangan Allah dan sentiasa balik pada Allah. Hati dia tu sentiasa balik kepada Tuhan. Tuan-tuan, bagaimana kita nak hati yang begini? Tuan-tuan ya, sifat-sifat yang mulia, memandang Tuhan, balik pada Allah ni, dia akan timbul sendiri. Dia akan ada sendiri, tuan-tuan ya. Tuan-tuan lah ni sibukkan bekas hati tu, nanti Allah akan datangkan sifat-sifat yang mulia tu secara sendiri, tuan-tuan ya. Hakikat sebenarnya, tuan-tuan, hati kita ni sudah begitu dekat dengan Tuhan. Cumanya tuan-tuan, perkara ni bukan tak ada dalam diri kita. Memandang Tuhan, kenal kepada dia, kasih dengan dia, dah ada dah. Allah programkan kita, Allah jadikan kita, dah ada dah perkara tu. Cuma hari ni perkara tu hilang kerana telah dikambus dengan dosa-dosa yang banyak yang kita buat dekat dunia pada hari ni. Jadi tuan-tuan, jalan kita pada hari ini bersihkan dosa kita supaya timbul semula sifat-sifat kehambaan kita yang memang asalnya itulah kita sebagai fitrah hamba Allah yang sangat kasih kepada Tuhan. Itu kita asalnya, tuan-tuan. Kita orang yang sangat cinta pada Allah. Itulah asal manusia. Yang kita ni datang daripada Allah begitu bersih macam kain putih, kata Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan, cinta kita hilang, tuan-tuan. Perasaan takut kita kepada Allah hilang kerana datang syaitan dan nafsu menutupi perkara begitu dalam hati kita. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, untuk timbulkan semula, tuan-tuan ya. Jadi bagi ahlillah itu sentiasa sibuk menjaga pandangan Allah, tuan. Nanti semayang syak, tuan-tuan ya, jagalah hati sungguh-sungguh dengan Tuhan. Habis semayang syak sekarang, bangun, teruskan hati ingat kepada Allah dan seterusnya, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan Allah rahmati dan akhirnya Allah buat tuan-tuan seronok zikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan, jalan ibadat kita ni, tuan-tuan, jalan pertama memang inilah proses dia, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak jadi kekasih Allah, memang ni proses dia, tuan-tuan ya. Mula-mula perjalanan kita kepada Allah ni, kita kena paksa diri. Tu tak boleh lari dah. Mana ada orang yang berzikir tu tiba-tiba sedap jangan Tuhan. Memang kena paksa lah. Sebelum ni kita tak biasa nak bawa hati dalam semayang, paksa lah, tuan-tuan. Memang jalan pertama nak bawa hati kepada Allah, kena mujahadah, paksa nafsu tunduk pada Tuhan. Nafsu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak paksa diri, takkan tunduk, tuan-tuan. Nafsu ni jahat, degil, tuan-tuan kita. Jadi jalan pertama mesti paksa. Peringkat yang kedua, dah paksa, biasa. Itu peringkat yang kedua. Dah tak letih dah, biasa dah. Dah lali dah, Allahu Akbar. Itu peringkat yang kedua. Dah terbiasa dah dengan hati yang berzikir kepada Allah. Ketiga, yang ketiga, peringkat yang ketiga, Allah buat asyik dah.
Allah buat manis dah. Itu yang kita nak tu tuan-tuan. Ingatlah susah payah kita yang permulaan ni akhirnya akan ada kemudahan. Bila kemudahan? Bila kita sudah asyik dengan Tuhan, masa tu tuan-tuan tak payah dah. Dan orang-orang kekasih-kasih Allah ni mereka nafsu dah tunduk dah. Sebab tu amal ibadat mereka macam air lalu, macam air terjun. So mudah je mereka bangun tahajud dan sebagainya. Bukan payah-payah dah nak lawan diri. Tapi tuan-tuan, sebelum Allah nak bagi kemudahan, Allah nak tengok dulu kita sejauh mana kita ni benar-benar sanggup bersusah payah untuk Allah. Jadi Allah nak tengok sejauh mana pengorbanan kita, cinta kita nak pergi kepada Allah. Dalam keadaan berat macam mana pun paksa, akhirnya Allah rahmati usaha ikhtiar kita. Allah anugerah Allah yang kita nak tu. Tunggu sampai macam tu lah tuan-tuan ya. Dalam keadaan kita nak pergi kepada Allah dipanggil ahwal. Istilah tasawuf dipanggil ahwal. Lawan, paksa tuan-tuan nak. Kita ni payah nak sedekah, paksa juga tuan-tuan nak. Mengetengah-tengah pun paksa juga. Sebab Allah tak suka bakhil ni tuan-tuan nak. Ni harta Tuhan dan sebagainya. Kita paksa tuan-tuan nak. Yang paksa ni dipanggil ahwal. Dipanggil usaha kita kepada Allah. Kita nak pergi kepada Allah. Bila Allah dah rahmati usaha kita, ikhlas kita, sungguh-sungguh kita nak pada Allah ni, Allah dah rahmati tuan-tuan, akhirnya turun daripada Allah kepada kita dipanggil maqam. Maqam. Orang yang dah kekal istiqamah dipanggil maqam lah. Sebab dia dah dapat anugerah Allah dah, mudah dah dia. Mudah dah dia nak beramal tu, mudah dah tuan-tuan ya. Kemudian bila dapatnya tu jadi asyik, sedap dan sebagainya gitu tuan-tuan ya. Seminit gitu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan sekadar itulah perkongsian kita. Nanti kita akan sambung perkara yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Tuan-tuan ya. Inilah rahsia manusia. Nanti tuan-tuan lagi tuan-tuan dekat kepada Allah, tuan-tuan akan faham hadis Nabi yang Nabi sebut. Hadis ni bukan hadis daripada mulut Nabi, hadis kudusi. Allah sebut al-insanu sirri wa ana sirruhu. Tuan-tuan akan faham hadis ni. Insan itu rahsia aku dan aku rahsia insan ni. Tuan-tuan, bila kita semakin bersih hati kita, kita akan faham apa maksud sir di sini tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, hati ni memanglah dia kepala segala-galanya tuan-tuan ya. Dialah penentu kebahagiaan dunia akhirat kita, dan dialah penentu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan benci kepada kita. Dan hati juga tuan-tuan penentu kepada raja yang lain-lain, maknanya apa, rakyat-rakyat yang lain-lain ni pun tertentu kepada hati kita. Bila hati kita baik, maka anggota lain ni semua akan baik. Saya nak cerita maknanya hati ni lah perkara paling penting nombor satu dalam kehidupan manusia. Dan kita hakikat hamba kepada Allah ni, inilah amanah yang kita sentiasa nak jaga. Dan ni jugalah yang sentiasa direbut oleh syaitan supaya hati ni sentiasa lari daripada Allah. Begitulah tuan. Manusia, kalaulah semua orang Islam faham perkara ni tuan-tuan, Allah cantik tuan-tuan. Semua umat Islam akan balik kepada zaman Nabi SAW, iman yang begitu hebat. Bila semua manusia faham tentang nilai hati ni. Tapi hari ni orang dah tak faham nilai hati. Orang biar hati mereka dicuri oleh syaitan, dunia, makhluk, dosa dan maksiat. Mereka beramal ibadat sekadar zahir, hati mereka tak ke mana-mana. Maka sebab itulah inilah yang terjadi pada akhir zaman pada hari ini tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah pilih kita, Allah jadikan kita orang-orang yang memandang penting kepada apa yang Nabi SAW telah bawa kepada kita semua, yakni hati yang sentiasa hidup dengan Tuhan, insya-Allah tuan-tuan ya. Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan, mudah-mudahan Allah rahmati tuan-tuan semua, dan Allah jadikan hati kita hati yang semakin bersih, semakin dekat, semakin kuat berzikir kepada Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.